Fi Zilal Quran, karya Al-Syahid Said Kutub, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga ruh-ruh mereka diberkati dan dirahmati Allah. Tafsiran ayat-ayat 78 hingga ayat 80. Menggunakan kitab Allah sebagai bahan untuk menyesatkan manusia. Kemudian ayat-ayat yang berikut terus membentangkan contoh-contoh golongan ahli kitab. Di sini ia membentangkan contoh golongan penyesat yang menggunakan kitab Allah sebagai bahan untuk menyesatkan orang ramai. Mereka memutarbelitkan kitab suci itu dengan lidah mereka dan maksudnya yang sebenar dan mendakwilkan nas-nasnya supaya sesuai dengan kehendak-kehendak pihak yang tertentu untuk mendapatkan sedikit bayaran atau untuk mendapat sesuatu dari harta dan kesenangan hidup dunia. Dan di antara perkara-perkara yang diputarbelitkan oleh lidah mereka, diseleweng dan ditakwilkan mereka ialah perkara-perkara yang ada hubungan dengan kepercayaan-kepercayaan yang mereka rekakan mengenai Al-Masih Isa Ibnu Maryam, yang sesuai dengan kehendak-kehendak gereja dan kehendak-kehendak pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya di antara mereka ada sekumpulan mereka yang memutarbelitkan lidah mereka, iaitu mempermain-mainkan kitab Taurat supaya kamu menyangkakannya sebahagian dari kitab Taurat, sedangkan ianya bukan dari kitab itu. Dan mereka berkata, ini adalah diturunkan dari Allah, sedangkan ianya bukan dari Allah. Dan mereka mengatakan perkara dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui. Ayat 78. Tidaklah wajar bagi seorang manusia yang dikurniakan Allah kepadanya kitab suci, hikmat dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi para penyembahku selain dari Allah. Tetapi yang wajarnya dia berkata, hendaklah kamu menjadi para rabbaniyun, iaitu hamba-hamba Allah yang patuh, kerana kamu telah mengajar kitab Taurat dan kerana kamu telah mempelajarinya. Ayat 79. Dan tidak pula wajar dia menyuruh kamu mengambil malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Apakah wajar dia menyuruh kamu melakukan kekafiran sesudah kamu menjadi orang-orang Muslim? Ayat 80. Penyakit tokoh-tokoh agama. Penyakit tokoh-tokoh agama apabila mereka korup ialah mereka bersedia menjadi alat yang patuh untuk memalsukan hakikat-hakikat yang sebenar atas nama mereka selaku tokoh agama. Keperihalan yang disebut oleh Al-Quran mengenai segolongan ahli kitab ini memang diketahui oleh kita di zaman kita sekarang ini. Mereka menakwilkan nas-nas kitab suci mereka dan mereka memutarbelitkannya supaya mereka sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang tertentu. Kemudian mereka dakwakan kesimpulan-kesimpulan itu sebagai maksud dari nas kitab suci itu dan sebagai pengertian-pengertian yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan kesimpulan itu bertentangan dengan hakikat agama Allah dari asasnya lagi. Mereka berbuat demikian kerana yakin kebanyakan pendengar tidak dapat membezakan di antara hakikat agama dan maksud-maksud sebenar nas-nas ini dengan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat-buat dan pembohongan yang mereka paksakan ke atas nas-nas itu. Pada hari ini, kita cukup mengetahui contoh golongan ini pada setengah-setengah tokoh-tokoh yang dihubungkan dengan agama secara zalim. Mereka sebenarnya mencari makan dengan agama. Mereka menggunakan agama untuk memenuhi kehendak-kehendak nafsu. Mereka menakwilkan nas-nas
dan berkejar-kejar membawa nas-nas itu mengikut kehendak-kehendak nafsu apabila mereka nampak ada sesuatu muslihat yang boleh dicapai atau sesuatu habuan kesenangan dunia yang boleh dihasilkan. Mereka mentakwilkan nas-nas ini dan berkejar-kejar dengan nas-nas itu di belakang kehendak hawa nafsu. Mereka mematah-matahkan leher nas supaya sesuai dengan kehendak-kehendak semasa yang dominan. Mereka mengubah ayat-ayat dari tempatnya yang wajar untuk menyelaras di antaranya dengan aliran-aliran yang bertentangan dengan agama ini dan dengan hakikat asasinya. Mereka berusahalah berhempas pulas untuk mendapat sekecil-kecil hubungan lafzi atau mulabasah lafziah untuk digunakan mereka bagi menyelaras di antara maksud sesuatu ayat Al-Quran dengan kehendak semasa yang dominan yang penting dihampu-hampukan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, ini adalah diturunkan dari Allah, sedangkan ianya bukan dari Allah. Dan mereka mengatakan perkara dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui. Ayat 78. Sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran tentang sekumpulan ahli kitab, penyakit ini tidak hanya menimpa ahli kitab sahaja, malah ia menimpa setiap umat. Apabila agama Allah di sana menjadi begitu murah kepada penganut-penganutnya sehingga tidak sama dengan nilai-nilai upah memuaskan sesuatu kehendak nafsu yang dibayar dengan sesuatu harta benda dunia. Di sana amanah dan tanggungjawab menjadi rosak sehingga hati tidak segan-segan berdusta terhadap Allah dan mengubahkan kalimat-kalimat firman-Nya dari tempatnya yang wajar dengan tujuan untuk mengambil hati hamba-hamba Allah dan mengikut kehendak nafsu mereka yang sesat yang bertentangan dengan agama. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak mengingatkan kaum muslimin dengan ayat ini tentang tempat gelincir yang berbahaya ini yang telah mencabut amanah kepimpinan agama Allah dari tangan Bani Israel. Contoh golongan Bani Israel ini sebagaimana yang dapat dilihat dari keseluruhan ayat-ayat ini adalah berusahalah mencari rangkai-rangkai kata yang mengandungi ungkapan majazi atau metafora. Lalu mereka memutabelikkan lidah mereka, membuat takwilan-takwilan dan mengeluarkan pengertian-pengertian yang tidak ditunjukkan oleh ayat-ayat itu, kecuali dengan putabelik dan pemesangan untuk menyarankan kepada orang ramai bahawa pengertian-pengertian yang direka-reka mereka itu adalah dari kitab suci Allah dan mereka benar-benar mendakwa inilah yang telah dikatakan Allah, sedangkan ia tidak pernah dikatakan Allah. Tujuan mereka membuat dakwaan-dakwaan itu ialah untuk mengisbatkan ketuhanan kepada Isa alaihissalam bersama Rohul Kudus yang didakwa mereka sebagai uknum-uknum, iaitu Bapa, Anak dan Rohul Kudus, yang dianggap mereka sebagai satu zat, iaitu Allah. Maha suci Allah dari sifat-sifat syirik yang dikatakan mereka. Mereka juga merayakan dari Isa alaihissalam beberapa perkataan yang menguatkan dakwaan mereka itu, iaitu Allah menjawab pemesongan dan takwilan mereka itu dengan menjelaskan bahawa adalah tidak wajar bagi seorang Nabi yang dikurniakan nubuwah dan dipilih untuk menyampaikan risalah yang agung itu, menyuruh manusia mempertuhankannya bersama malaikat. Ini adalah mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah wajar bagi seorang manusia yang dikurniakan Allah kepadanya kitab suci, hikmat dan kenabian. Kemudian dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi para penyembahku selain dari Allah. Tetapi yang wajarnya, dia berkata, hendaklah kamu menjadi para Rabbaniyun, iaitu hamba-hamba Allah
yang patuh kerana kamu telah mengajar kitab Taurat dan kerana kamu telah mempelajarinya. Ayat 79. Dan tidak pula wajar dia menyuruh kamu mengambil malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Apakah wajar dia menyuruh kamu melakukan kekafiran sesudah kamu menjadi orang-orang Muslim? Ayat 80. Nabi Isa begitu yakin bahawa dia hanya seorang hamba sahaja dan bahawa Allah itulah Tuhan yang Maha Esa dan seluruh hamba bertawajuh dengan ubudiyah dan ibadat mereka kepadanya. Oleh sebab itu, tidak mungkin beliau mendakwa dirinya mempunyai sifat uluhiyah yang menuntut ubudiyah dari manusia, dan seorang Nabi tidak akan berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi para penyembahku, bukannya para penyembah Allah." Tetapi dia berkata kepada mereka, "Hendaklah kamu menjadi para rabaniyin, iaitu hamba-hamba Allah yang patuh." Ayat 79. Iaitu orang-orang yang menghubungkan dirinya kepada Allah selaku hamba-hamba Allah dan bertawajuh kepadanya sahaja dengan amalan-amalan ibadat. Juga ambillah dari Allah sahaja segala undang-undang dan peraturan hidup kamu supaya kamu benar-benar membulatkan ketaatan kamu pada Allah yang Maha Esa sahaja, agar kamu menjadi para rabaniyin. Jadilah kamu para rabaniyin kerana kamu mempunyai ilmu pengetahuan tentang kitab suci dan kerana kamu mempelajarinya, dan inilah tujuan mengetahui dan mempelajari kitab suci. Nabi Isa sama sekali tidak menyuruh manusia mempertuhankan malaikat dan nabi-nabi. Beliau tidak menyuruh manusia menjadi kafir selepas mereka Islam dan menyerah diri kepada uluhiyah Allah. Beliau datang untuk menghidayahkan manusia kepada Allah, bukannya untuk menyesatkan mereka. Beliau datang untuk membimbing mereka kepada Islam, bukannya untuk mengkafirkan mereka. Dari sini nyatalah kemustahilan dakwaan yang dihubungkan oleh segolongan ahli kitab kepada Isa alaihissalam, di samping terangnya pembohongan mereka terhadap Allah apabila mereka mengatakan bahawa apa yang didakwakan mereka adalah datang dari sisi Allah. Dan dalam waktu yang sama juga gugurnya nilai segala apa yang dikatakan oleh golongan ahli kitab ini dan segala ucapan yang diulanginya dengan tujuan untuk menimbulkan keraguan dan kesangsian di dalam barisan kaum muslimin. Al-Quran telah mendedahkan keadaan mereka di hadapan penglihatan dan pendengaran kaum muslimin. Sama dengan golongan ahli kitab ini ialah satu golongan yang mendakwa diri mereka sebagai orang-orang Islam yang mempunyai ilmu pengetahuan agama sebagaimana telah kami terangkan sebelum ini. Golongan ini lebih utama dihadapkan ayat Al-Quran ini kepada mereka pada hari ini, kerana mereka juga memutabelitkan nas-nas Al-Quran untuk menegakkan tuan-tuan yang lain dari Allah dalam berbagai-bagai bentuknya. Mereka bersusah payah mencari nas-nas yang dapat diputabelitkan mereka untuk menyalurkan pembohongan-pembohongan mereka. Dan mereka berkata, ini adalah diturunkan dari Allah, sedangkan ianya bukan dari Allah. Dan mereka mengatakan perkara dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui. Penghujung ayat 78. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.